Assalamualaikum and good morning guys. Hari ni saya nak ceritakan sedikit berkenaan Twitter tanda yang saya gunakan ni. Sebab banyak rakan-rakan bertanyakan kepada saya, worth it ke beli basikal ni? So apa kelebihan basikal ni? Okey ke pakai retrospect ni? So saya akan ceritakan kepada anda pengalaman saya. Stay tune. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned like we're... Assalamualaikum. So bagi anda yang baru dalam channel saya ni, saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Firdaus Munir dan channel saya juga Firdaus Munir. Instagram saya juga Firdaus Munir. Facebook saya juga Firdaus Munir. Saya menggunakan nama yang sebenar lah. Tak ada guna nama nickname. So kalau nak cari senang je lah. Kalau Google tu boleh jumpa. So hari ni saya cycling seorang je. Sebab hari ni waktu bekerja. So saya on the way pergi office lah ni. Sambil-sambil tu saya akan review lah pasal Twitter road bike ni. Okay, stay tune guys. Welcome back. Alhamdulillah guys, hari ni cuaca sangat baik untuk cycling. Sebab sekarang dah nak start musim panas dah kan. Hujan pun dah kurang. So matahari agak terik. Kalau tengah hari ni memang tak lalu lah. Pagi insyaAllah masih sejuk lagi walaupun matahari terik. So saya akan naik bukit yang pertama lah. Saya daripada section 7 nak pergi section 13. Shah Alam ni semua bukit So basikal Twitter tanda ni membantu saya lah, sebab puli dia besar sikit daripada Twitter Sniper dari segi kayuhan. So sebab itulah saya suka basikal Twitter tanda ni, sebab puli dia besar sikit. Okey, tunggu dan lihat. Kita keluar pula gula-gula. Baik, ini adalah bukit yang pertama seperti yang dah lihat ni. Bukit ni agak curam gak Nak keluar daripada section 7 ni memang, daripada rumah saya ni memang semua bukit. So pelan-pelan kayuh je lah. Nak laju buat apa kan. Kita pun just nak bakar kalori. Lama tak kayuh. Baik, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan saya, kalau tengah climbing bukit macam ni, make sure kita dah shifting gear awal-awal guys, untuk jaga kita punya mata gear tu supaya dia dalam keadaan baik dan tak cepat haus. So memang struggle juga sambil record nak naik bukit ni. So mungkin anda akan faham lah, saya cakap perlahan-perlahan, seketul. Okay, nice. Okay, ini adalah bukit yang pertama saya naik. Jalan mendapan. Ni bukit, sana pun bukit. Tapi hari ni saya pilih jalan ni lah. Bukit dia agak curam tapi pendek sikit. Itu pemandangan daripada section 7 ni, kita boleh nampak section 8 lah. Memang nice view lah. Alright, teruskan perjalanan. Baik, seperti yang anda lihat ni, tengoklah. Ni adalah air yang saya bawa tadi, air manis. Dia terkeluar-keluar sikit daripada botol ni. Jadi kalau anda cycling tu, lepas cycling tu kena lap lah benda ni. Kalau tak nanti kena dekat kita punya group set tu, tak elok lah. Dia akan makan lah.
kita punya tu apa nama orang panggil tu, grease dia. So kita kena bersihkan. Okey, lagi satu saya nak beritahu. Tayar kilang yang didatangkan dengan basikal, set basikal ni, dia tulis kat situ 120 PSI tau dia punya chop. Tapi sebenarnya kan, kalau anda tengok dekat tayar punya printing ni, dia punya label ni, sebenarnya dia cover hanya 100 saja. So saya recommend lah, kalau anda pump, jangan lebih pada 100 lah. Takut tayar ni tak boleh nak menampung. Kalau nak terbaik, tukar tayar baru. Macam Maxxis ke, Continental ke, dia mahal sikit tapi kualiti lah. Sebab saya basikal ni pun baru berapa minggu je. Saya belum sempat lagi nak buat apa-apa, kecuali pedal je saya dah tukar. Baik, saya dah sampai section 8. Traffic light merah, so kena tunggulah. Sekejap lagi viral kan. Tak pasal dia. Depan tu pun bukit juga. Memang Shah Alam ni semua bukit. Don't worry. So kena prepare lah, kaki tu kena bagi kuat, exercise sikit. Tengah tunggu traffic light hijau. So ni kereta idaman. Tak tahu lah bila boleh pakai. Brother, okay bro? Nice. Alright, seperti yang anda lihat depan tu dalam Masjid Shah Alam. Saya sekarang berada di depan Plaza Masalam, Stesen 9 Shah Alam. So kat sini memang bukit saja. Seperti yang saya cakap tadi. Right. Okay, saya take rest dulu. Sementara nak take rest tu, saya nak review jugalah basikal Twitter Thunder ni. Tak kira lah Twitter Thunder ke, Twitter Sniper ke, Twitter T10 ke. Bagi saya basikal ni worth it lah untuk beli. Sebab harga dia reasonable. Dengan didatangkan dengan yang ni model retrospect, iaitu Thunder RS disc brake. So harga dia 3,000 lebih saja. Dengan frame carbon, dia punya batang seat ni pun carbon. Semua carbon lah kecuali handle, stem dengan rim. Dengan harga 3,000 lebih tu memang worth it lah kalau orang nak pakai. Ini lagi pun aero bike kan. Dia punya aerodynamic tu lebih sikit. Kalau nak untuk climbing mountain, ambil set pro lah. Dia memang setting untuk climbing mountain. Kalau yang ni boleh juga untuk climbing, tapi more pada aerodynamic, jalan straight. Saya suka basikal ni sebab harga dia reasonable, fully carbon, and very nice lah. Dia punya maintenance pun tak susah. Korang lepas cycling, just sembuh WD-40, lepas tu letak chain loop. Beli brand yang baik sikit lah. Chain loop tu macam Zeffel ke. Dan sekarang banyak brand-brand dekat online. Kalau anda boleh tengok dekat Shopee, macam-macam ada. Lepas tu boleh tengok dekat YouTube juga, dia orang review pasal chain loop ni, brand apa yang bagus untuk road bike. Alright guys, saya nak teruskan perjalanan. Nanti saya akan cerita lagi pasal basikal ni. Okay, stay tune. Kalau sempat lah, kalau tak sempat kita tunggu je lah next episode. Okay, Assalamualaikum. Baik, ini adalah lagi satu bukit. On the way nak ke Jalan Opu Daing Merewah. Bukit ni dia tak tinggi sangat, tapi dia panjang. Dengan cuaca yang agak berangin sekarang ni, wow, mencabar. Tapi tak adalah mencabar sangat sebab distance saya daripada rumah nak ke office lebih kurang 16 km je. Woo! Turun bukit. Nice. Tu tagline saya tu, nice. So kalau korang jumpa saya, Fidaus Munir, nice. Alright, stay tune. Kita dah nak sampai Bukit Opu Daing Merewah. Kat situ saya akan rest sekejap dan saya akan cakap beberapa perkara nanti berkenaan keselamatan kita ketika berbasikal. Stay tune. Baik, inilah dia Jalan Opu Daing Merewah ataupun Bukit Beruk. Kali ni saya ikut depan. Kalau ikut belakang tu dia lagi tinggi lah, lagi tinggi dan panjang. Ikut depan ni dia just nice lah. Tapi kalau untuk beginner, saya tak saja sangat lah. Naik sini dulu, training jalan flat dulu, insyaAllah. Slow-slow. Okay. Alright, kita dah nak sampai tempat rehat. Selalu biasa saya akan rehat dekat simpang ni. Sini lah, kita ambil sini. Alright. Baik, ini adalah view daripada atas Bukit Beruk ni. Kita akan bawah tu, kita akan nampak jalan lah. Dan itu ada, kat situ ada roundabout.
roundabout Kayangan. So saya jarang lalu bawah ni sebab banyak kereta. Saya akan pilih jalan bukit ni lah. Jalan bukit ni lebih safety, kereta pun tak ada tengok. So safe lah untuk kita cycling kat sini. Alright guys, welcome back. So saya dah sampai lah Bukit Buruk yang saya cakap tadi. So sekarang saya nak bercakap berkenaan safety kita ketika berbasikal. Okey, yang pertama, pastikan kita sentiasa jaga kita punya jarak antara cyclist lain. Kadang-kadang kawan kita kat depan tu dia break tau, elak lubang ke, sebab kita dekat atas jalan raya ni sebarang kemungkinan kita tak tahu. Kadang-kadang ada lubang, ada minyak, kucing melintas lah. So kalau brake emergency, kalau macam motor kereta kita boleh nampak dia punya lampu brake. Basikal kita tak boleh nampak, tak ada lampu brake pun. So distance tu kita kena jaga. Ataupun kita nak follow belakang tu, kita jangan follow betul-betul belakang. Kita ambil ke kiri sikit atau ke kanan sikit. In case kalau emergency kita boleh elak. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat traffic light. Saya juga pernah buat silap langgar traffic light, tapi time tu memang tak ada kenderaan lah. So saya suggest kat kawan-kawan yang ikut perangai saya, lampu merah kita berhenti. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kereta laju, motor laju, dia pun tak perasan kita kecil kan. Lampu pun tak nampak. Yang ketiganya, so orang cakap selalu kereta semua tak bertimbang rasa, kereta tak fikir pasal kita kan. Sebab kita kecil kan guys. Biarlah kereta tu tak hiraukan pasal kita, motor tak hiraukan pasal kita. Yang penting kita jaga diri kita. Maksudnya dekat sini kita kena bertolak ansur. Jangan kita nak mengharapkan diorang faham kita. Tak mungkin diorang akan faham kita yang naik basikal ni, kecuali diorang pun naik basikal juga. Jadi tapi ada juga orang yang faham, yang bertolak ansur. Sebagai contoh, saya dekat Jepun. Dekat Jepun, saya pernah pergi kat Jepun. Diorang sangat-sangat menghormati pengguna jalan raya yang lain. Tak kira lah diorang naik lori ke, naik kereta ke, jalan kaki ke, naik basikal ke, diorang each other memang respect. Dulu saya jalan kaki. Saya pernah cuba untuk cross jalan raya lah. Masa saya cross jalan raya tu, saya sebenarnya bukan nak cross jalan raya tu, saya nak bergambar. Sebab ada tulisan Jepun kat jalan tu kan. Saya nak bergambar. Lepas tu saya cuba acah-acah macam nak melintas. Diorang berhenti, kereta berhenti bagi saya jalan. So kalau kita negara Malaysia ni kan negara ke arah negara maju. Jadi kalau kita nak maju, kita kena juga mengikut cara-cara orang yang maju macam negara Jepun. Memanglah kita dekat Malaysia, itu dekat Jepun bro. Kawan-kawan saya adalah cakap kan, itu dekat Jepun bro. Okey, sampai bila kita nak jadi macam Malaysia yang dulu-dulu? Kita sekarang dah maju, Malaysia ni dah maju. Jadi kalau kita nak lagi maju, mentaliti kita pun kena maju. Sebab kat negara Jepun saya tengok, sebab apa dia orang maju? Sebab mentaliti. Walaupun dia orang biasa-biasa, kerja biasa-biasa pun, disiplin dia orang, menghormati orang. Pengguna jalan raya, tak kira apa basikal ke, kereta ke, motor ke, kita respect each other. Saya juga pemandu kereta guys. Saya juga penunggang motosikal guys. Saya juga pejalan kaki. Dan saya juga adalah penunggang basikal. Jadi tak ada masalah bagi saya untuk menghormati semua orang. Sebabnya penting kita untuk menghormati orang. Kalau kita ni nak harap orang hormat kita, tapi kita pun tak nak ubah pun susah juga guys. Jadi kita jadikan contoh kepada semua orang. Mungkin ada segelintir dekat luar sana tu yang tidak bertolak ansur dengan penunggang basikal. Itu hanya segelintir saja. So far saya dekat Shah Alam ni, memang dia orang good lah semua. Saya nak melintas pun dia orang bagi jalan dulu. Kadang-kadang siap bagi saya potong lagi. Dekat Shah Alam ni no problem, insya-Allah lah. Saya tak jumpa lagi orang yang tak bertimbang rasa, yang saja-saja nak himpit basikal. Saya tak jumpa lagi orang macam tu. Tapi saya pernah jumpa sekali dalam, saya rasa dalam selama saya naik basikal ni, sekali saya jumpa orang. Masa tu saya tak nak sebut lah dekat mana. Saya tengah cycling, ada beberapa grup mountain bike dekat belakang, dan ada belakang kereta tu, belakang mountain bike tu, grup mountain bike tu dalam 3 biji, ada kereta dekat belakang dia. Dia dah bagi isyarat untuk masuk selekoh. Dia dah bagi isyarat, tapi kereta tu himpit juga. Lepas tu saya yang berada 50 meter di hadapan kereta tu pun saya bagi isyarat nak masuk ke kanan. Tapi dia tidak tidak mengalah guys.
dia cross kita orang. Tapi itu 1 dalam 1000 lah saya jumpa orang tu. Bukannya orang lain guys, orang-orang kita juga yang macam tu. Tapi saya tak salahkan semua. Tak semuanya macam tu. Sebab saya jumpa pun kebanyakannya okey lah. Lagi satu guys, kalau nak bergambar, ini bukan salah kereta saja, salah kita juga. Nak bergambar, lagi-lagi dekat yang Bukit Viral tu. Korang tahu kat mana Bukit Viral tu? Yang macam gitu tu. Kat Bukit Viral tu. Dia orang selalu tak gambar kat tengah-tengah jalan. Saya suggestkan, kalau anda nak tak gambar kat tengah-tengah jalan tu, seorang kena 2 orang jaga jalan. Seorang sebelah kiri dan seorang sebelah kanan. Bila ada kereta, cepat-cepat rakan tu bagi tahu yang tengah bergambar tu. Sebab apa? Itu bukit guys, blind spot. Dia tak akan nampak kita berada dekat tengah-tengah jalan tu. So, kalau apa-apa berlaku, korang nak salahkan siapa? Nak salahkan diri sendiri ke nak salahkan kereta? Jangan nak salah-salahkan diri orang lain. Kita kena tengok diri kita juga. Kat mana kita buat silap. Boleh nak bergambar tu, memang nice lah view kat situ. Tapi berhati-hati, kita tengok keadaan. Kat situ kawasan kampung. Kalau orang kampung ni, kita kena hormat lah kalau kita masuk kampung orang kan. Janganlah kita buat kepala kita duduk tengah-tengah jalan nak tak gambar. Boleh nak tak gambar tapi kena jaga. Kena jaga. Itu saja. So guys, panjang lebar saya membebel hari ni. Jangan unsubscribe saya Tapi tak apalah, itu hanya pendapat saya saja. Apa yang baik tu datang daripada Allah SWT, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Saya hanya berkongsi. Maklumlah saya juga manusia biasa seperti anda, ingin gembira, ingin enjoy, ingin berkawan. Bukanlah saya nak tunjuk yang saya ni pandai dekat sini. Hanya saya berkongsi pendapat saja. Kalau anda ada pendapat, boleh komen kat ruang komen ni. InsyaAllah saya akan refer anda punya komen dan saya akan buat konten. Okay guys, stay tune. Baik, saya ada lagi satu komen daripada rakan saya daripada Perlis, Aizat. Dia kata, saya punya basikal ni, Twitter road bike ni, kalau yang brake type C tu, dia kata calar tak kita punya rim kalau pakai basikal yang type C punya brake tu. Saya kata memang jawapan dia memang akan calar sebab dia menghakis rim tu. So kalau tak nak calar, kena cari Twitter yang pakai disc brake. Tapi memandangkan sekarang disc brake memang susah nak dapat, saya rasa ramai juga komen dalam grup dekat Facebook, mungkin tak akan keluar lagi dah yang disc brake. Kalau dapat tu memang luck lah. So jadi rare. Bahan rare ni mungkin masa akan datang dia jadi mahal macam RZ 70,000 mungkin. Okay, tak apa, saya bergurau je guys. Basikal ni kita ikut selesa masing-masing. Kalau suka type C, beli type C. Kalau suka disc brake, beli disc brake. So saya hanya review berdasarkan pendapat saya saja. Yang keputusan di tangan anda sendiri. Bijaklah memilih kehendak anda sendiri. Alright, saya sekarang berada di Bukit Beruk, meneruskan lagi perjalanan. Dah tak jauh dah, lebih kurang 2 km. Sini memang bukit lah. Panjang agak Bukit Beruk ni kalau daripada depan ni. Tapi sebab tadi dah rehat, so kita pelan-pelan kayuh je guys. Lagi satu, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semua yang subscribe saya punya YouTube channel, yang like saya punya video, yang komen, yang share. So kalau korang jumpa saya, kalau saya tak cam korang semua, tegur-tegur lah saya, insyaAllah. Bolehlah saya review anda punya pengalaman pula. Sebab pengalaman anda lain, mungkin berbeza dengan saya. Konten tu yang saya perlukan. Sebabnya kalau review, saya seorang je yang review, mungkin orang pun tak percaya sebab saya seorang yang review. Kalau ramai yang review, banyaklah pandangan. So kat situ banyaklah dia punya pendapat yang berbeza-beza. Tapi berbeza pendapat tidak bererti kita tak boleh duduk semeja ya guys. Itu masing-masing punya pendapat. Kita still boleh berkawan. Alright, turun bukit. Nice. Tagline saya, nice. Ni bukit ni memang nice lah. Tinggi. Kita nampak stadium Shah Alam. Kita boleh nampak bangunan-bangunan yang berada di Shah Alam ni. Nice. Turun bukit. Guys, berbasikal ni adalah sukan yang saya suka. Sebab apa? Lepas berbasikal, kita tak injet seperti kita main bola ke, kita main rugby ke, ataupun kita
main basketball ke. Kalau berbasikal ni, dia just dia tangkap dekat kita punya muzzle je. Cuma pain muzzle je lah. Tapi bila sakit muzzle ni, selepas kita recover, dia akan jadi lebih kuat. Lepas tu badan saya jadi maintain. Makan banyak mana pun tidak gemuk. Sebab itulah saya suka naik basikal ni. Nice lah. Kalau korang nak kurus, janganlah mengharapkan produk-produk yang beribu-ribu tu, ataupun beratus-ratus, ataupun berpuluh-puluh ringgit tu. Kalau korang makan produk je tapi tak exercise, tak kurus juga guys. So basikal adalah yang terbaik sebab dia cardio. Lepas tu kita tengok environment luar, pemandangan. Itu yang membuatkan kita, otak kita free. Nice. Nice. Very nice. Alright, stay tuned. Alright guys, saya dah sampai di office saya, Session 13. So, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan saya yang pergi cycling, jangan lupa bawa tube, spare pump, pakai helmet, pakai glove, pakai boots, dan sunglass juga penting guys. Kadang-kadang panas, silau, kita tak nampak depan. Itu saja pesanan saya untuk hari ni. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo! Berangin. Memang good lah. So seronok lah berbasikal ni guys. Saya suka berbasikal ni sebabnya sukan berbasikal ni tidak injetkan saya. Kalau macam bola, kita lepas main basikal, kalau kita pakai Type-C punya brake, rim ni confirm cala guys. Kat sini dia akan cala, dia akan jadi putih. Sebab itulah saya pilih disc brake ni. Dia nampak cantik. So dia tak kacau kita punya rim ni. Itulah dia jawapan dia. So mana-mana cyclist, tapi tidak semua orang ni ikut selesa. Alright guys, welcome back. So saya dah sampai dekat office. So setakat ni je lah vlog saya kali ni. Guys, thank you very much kerana view saya punya vlog. Dan komen, jangan lupa komen dan subscribe saya punya channel. Kepada rakan-rakan anda,